Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Rabbi zidna 'ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Fatadhakkaru qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Rubbas sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam hadis yang ke-1650. Syekh Shu'aib menilai hadis ini sebagai sahih dan sanadnya juga baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana terpilih dengan hidayah dan inayahnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua terpilih untuk bersama dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita. Allahumma ballighna Ramadan. Sebagaimana diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu doa yang cukup hebat. Nabi dalam riwayat kata 3 bulan, ada riwayat kata 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, Nabi sudah mengulang-ulangi doa ini, mengingatkan para sahabat betapa besarnya, betapa beruntungnya mereka yang sempat dengan Ramadan. Maka alhamdulillah pada tahun ini kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan ini manfaatkanlah ia, janganlah jadikan ia berlalu dengan sia-sia. Kerana Ramadan dengan segala kelebihan fadilat yang ada padanya adalah terlalu besar, terlalu hebat. Apatah lagi dengan kelebihan-kelebihan yang disediakan sepanjang Ramadan dengan gandaan pahalanya yang melakukan ibadah dengan kelebihan Lailatul Qadar dan seumpamanya. Maka pada kali ini sukalah saya mengajak saudara dan saudari semua untuk sama-sama kita memerhati peringatan suatu panduan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita melalui, dalam kita menjalani, dalam kita bersama dengan Ramadan ini. Elokkanlah, perhatikanlah supaya kita semua dapat mengambil sepenuhnya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan. Sebagaimana hadis ini yang masyhur, yang biasa kita dengar pada setiap kali Ramadan. Peringatan daripada para penceramah, para pengkuliah, para pentazkirah mengingatkan kita semua. Sabda Nabi SAW bahawa ada di kalangan orang-orang yang berpuasa ini tidak mendapat kecuali lapar. Dia berpuasa daripada pagi, subuh sehingga menjelang maghrib, lebih kurang 12 jam, 13 jam. 30 hari, 29 hari sebulan. Tiba-tiba bangun di akhirat, dibangkitkan di padang mahsyar. Tak ada pahala puasa kerana kesilapan-kesilapan yang mana Nabi SAW telah pesan awal-awal kepada kita semenjak 1400 tahun bahawa berwaspadalah. Puasa ini suatu tuntutan, jangan sekadar melaksanakannya seumpama melepas batuk di tangga. Jangan sekadar melaksanakannya sekadar melihatkan ia melepaskan kewajipan. Tetapi sebenarnya keberhajatan kita, keperluan kita kepada ibadah puasa itu terlalu tinggi. Lihatlah bagaimana Nabi mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Boleh jadi
Orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Dia puasa, tapi bila berbuka, pahala tak ada, hanya dapat lapar dan dahaga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke-1770, juga dalam hadis yang ke-5597. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, dusta serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Ini antara lain Nabi mengingatkan kita supaya jaga lidah, jaga amalan kita. Dalam hadis yang ketiga dalam Targhib wa Tarhib ada disebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan, laisa as-siyamu minal akli wasyarabi, innama as-siyamu minal lagwi warrafathi. Puasa bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum sahaja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang melalaikan dan lucah. Ni puasa bukan sekadar menahan makan dan minum. Kita balik sembahyang subuh, balik sembahyang zuhur, tiba-tiba tengok ada lagi lebihan yang bersahur. Nak buka saji, lauk ada, nasi ada. Tak boleh, aku berpuasa. Takwa tu menahan diri kita. Balik-balik kita mengawal diri kita. Itulah antara disebut sebagai matlamat puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa ini dapat memelihara kita. Jika para nabi dan rasul sifat maksum yang memelihara mereka daripada melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sifat takwa lah yang memelihara daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Imam Ghazali, seorang tokoh, telah mengkategorikan puasa ini kepada 3 kategori supaya manusia lebih faham dan lebih nampak peringatan dan juga penegasan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali menyebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahawa manusia berpuasa dan puasa di kalangan manusia itu ada 3 jenis. Dia sebutnya saumul umum, saumul khusus, wa saumul khususil khusus. Hasil daripada pengamatan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mungkinlah maka Imam Ghazali mengkategorikannya supaya kita dapat lihat di mana kita. Dan umat Islam ini, Nabi berpesan kepada kita hendaklah sentiasa baiki, islah. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini. Maka dengan kategori yang dikemukakan oleh Imam Ghazali ini, kita insya-Allah akan cuba memperbaiki diri kita, peluang kita mengislahkan diri. Yang pertama yang Ghazali kata, ada di kalangan manusia ni berpuasanya hanya sekadar menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Daripada makan, minum, daripada syahwat. Maka ini puasa awam. Orang awam, manusia biasa. Dia berkekalan buat maksiat. Dia tidak rasa maksiat itu mengganggu, merosakkan puasanya. Dia kata, saya tak makan, saya tak minum. Maka jadi puasa, sah puasa saya. Betul lah. Puasanya tak batal. Tetapi inilah yang Nabi peringat kepada kita. Puasa bukan sekadar tidak makan, tidak minum. Tetapi lebih daripada itu, apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi mereka yang hanya menjaga, berwaspada, mengelak daripada makan dan minum sahaja, itu belum cukup lagi. Sebab tu Imam Ghazali kata hanya sekadar orang awam. Tapi yang Nabi ajar lebih daripada itu. Tahap yang kedua yang disebut oleh Imam Ghazali ialah puasa khusus. Khusus ini adalah puasa orang-orang soleh. Orang-orang yang
Bertakwa, mereka berpuasa bukan sekadar mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mereka juga mengelak diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, tapi pahala puasa batal. Tak makan, tak minum tu tak batal lah puasa. Tapi melakukan maksiat, qaul az-zur, dan apa saja perkara-perkara yang dilarang tetap buat ni, maka pahalanya hilang. Telah membatalkan pahala puasa. Maka puasa khusus, mereka berwaspada, berusaha mengelak diri daripada melakukan perkara-perkara yang bukan sahaja boleh membatalkan puasa, tetapi juga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ini dah dia peningkatan. Orang-orang soleh ni cuba memperbaiki tahap keimanan mereka, amalan mereka, sehingga mereka mampu sampai ke tahap yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah kategori yang ketiga yang disebut oleh Imam Ghazali, supaya kita pakat-pakat baiki, berusaha mengislahkan diri, yang disebut sebagai khususil khusus. Khususil khusus ini bukan sekadar mengelak diri daripada perkara membatalkan puasa, mengelak diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa, tetapi dia berusaha supaya diri, pemikiran, jiwa, hatinya sentiasa bizikrillah. Sentiasa mengingati Allah. Antara doa yang diajar oleh Nabi kita selepas keluar daripada tandas bilik air, ghufranak, keampunanmu ya Allah. Kenapa? Kerana ketika kita berada dalam bilik air, dalam tandas, ketika kita melakukan qada hajat itu, kita tidak mengingati Allah. Maka kita minta ampun Allah SWT. Sebabnya setiap manusia, setiap individu Muslim ni hendaklah sentiasa mengingati Allah. Apabila berlaku kelalaian, maka diminta keampunan. Inilah golongan khususil khusus. Mereka cuba berusaha supaya diri kita ini sentiasa berada dalam keadaan mengingati Allah. Hubungan hablum minallah itu, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa terjaga. Maka bagi mereka, golongan khususil khusus ini, mereka melihat melakukan maksiat, bukan sekadar melakukan maksiat, lupa pada Allah itu sudah membatalkan pahala puasa, mengurangkan kesempurnaan puasa. Maka kerana itulah Imam Ghazali cuba mengkategorikan dalam bentuk 3 kategori ini supaya kita dapat melihat muhasabah diri kita, di mana kedudukan kita. Jika kita berada pada puasa awam, kita boleh tingkatkan pada khusus. Dan kalau kita sudah berada pada tingkat khusus, kita cuba tingkatkan lagi pada khususil khusus. Mudah-mudahan kita akan dapat apa yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan dalam beribadat. Kerana ibadat atas dunia ni bukan sahaja dapat pahala. Betul, kita sembahyang, kita puasa, confirm dapat pahala. Tapi pahala tu selepas mati baru nampak. Pahala tu di akhirat. Atas dunia ni orang tak nampak pahala. Tidak kata orang yang berpuasa tu kita nampak dia, oh letih, banyak pahala hari ni. Bukan. Kerana pahala, hasil dia nampak di akhirat. Dunia darul amal. Akhirah itu darul jazak, tempat pembalasan. Pahala adalah balasan. Ada pun atas dunia, bila Allah Ta'ala perintahkan kita melaksanakan ibadat, sama ada sembahyangnya, sama ada puasanya, maka hasil, manfaat atas dunia lagi kita akan dapat. Sembahyang, Allah Ta'ala sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini antara fungsinya ia dapat mencegah. Tanha, mari dengan lafaz fa'il mudhari', hal wa mustaqbal. Maknanya ketika sembahyang pun dia tidak melakukan maksiat kepada Allah SWT, tidak melakukan perkara mungkar. Wal mustaqbal, lepas sembahyang sepatutnya dia kekal dalam keadaan mengelak diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana solat, begitu juga siam. Puasa ni Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun mari juga dengan lafaz mudhari'. Fa'il mudhari'
Memberi maksud hal wa mustaqbal. Jadi dipanggil present continuous tense. Sentiasa berterusan. Tattaqun itu bukan sahaja bulan puasa, bukan sahaja ketika puasa. Berterusan sehinggalah setahun, 2 tahun selepas berpuasa. Selepas habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, berterusan amalan orang bertakwa ni. Puasa di siang hari, dia teruskan dengan amalan sunat, puasa sunat. Iktikaf, apa lagi menderma, apa lagi sembahyang malam. Kalau bulan puasa kita panggil tarawih, bulan tak puasa qiyamul lail dan seumpamanya. Jadi amalan tattaqun, sentiasa bertakwa ni sentiasa berterusan. Itulah dia usaha kita untuk mencapai target tattaqun itu. Kita islah. Kalau tahun lepas kita buat amalan bulan Ramadan, tahun ni kita tingkatkan lagi. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh bagi dia tingkatkan. Contohnya amalan baca Quran. Setiap tahun bulan Ramadan Jibril turun dan ia bertadarus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun ayat Quran bertambah. Maka tadarus Nabi bertambah setiap tahun. Tahun pertama Ramadan ketika Nabi terima wahyu dalam Gua Hira. Itu dia panggil surah Al-Alaq. 6 ayat pertama kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi bertadarus tu je. Ayat tahun kedua tambah lagi wahyu. Jadi setiap tahun khatam Nabi bertambah. Sehingga tahun terakhir Nabi SAW sebelum baginda wafat, Ramadan terakhir, Nabi bertadarus 2 kali khatam. Habis. Kerana Al-Quran sudah sempurna, maka 30 juzuk, 114 surah. Maka marilah sama-sama kita mencontohi Nabi kita dalam kita mengamalkan sunnah dalam kehidupan. Semoga-moga kita dapat bertemu Nabi kita di akhirat, mendapat syafaat baginda. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sunnah Nabi kami. Wa amitna ala millati habibina. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan agama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syfa'na bi syafaatih. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syafaat Nabi kami di hari akhirat kelak. Wahsyurna fi zumratih. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama dengan Nabi kami di hari akhirat kelak. Allahumma asqina min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniyatan la nazma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah peluang untuk kami minum air dari kalam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam Kautsar yang mana peminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami mohon segala kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika minasyarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami minta berlindung daripada keburukan yang pernah diminta berlindung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم